Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan mendengar ucap tama persidangan yang akan disampaikan oleh seorang insan yang amat penting dalam meneraju kepimpinan transformasi di negara ini. Semangat beliau tidak pernah sedikit pun luntur apabila berbicara pendidikan anak bangsa. Inspirasi beliaulah yang sering menguatkan kami dalam keluarga sekolah amanah. Hadirin sekalian, dengan penuh hormatnya, kami menjemput insan yang hebat ini, yang berbahagia, Datuk Nurizan Bapa binti Hashim, ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Amir untuk menyampaikan ucap tama persidangan. Dipersilakan. Terima kasih kepada anak-anak, nak kata cucu dah ni, anak-anak pengacara majlis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Raja Tan Sri Datuk Sri Arsyad Raja Tun Uda, pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Amir, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Pendidikan Malaysia, Wakil-Wakil Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Wakil-Wakil Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri, Libet Services, rakan-rakan kita ya, pengetua-pengetua program sekolah amanah, guru besar program sekolah amanah, wakil-wakil penaja program sekolah amanah, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, anak-anak, warga pendidik yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dah lama tak berucap ni. It's been 13 years, you know, so bear with me. Yeah. Baik, saya sebenarnya ni jadi bidan terjun ni. Azlina minta sangat-sangat kerana yang sepatutnya deliver keynote address ni tak dapat. Tapi saya kata tak apalah. Azlina for adik saya, insya-Allah no problem. Kita cuba. Kata Kak Zul tadi, dah lama tak bercakap, gementar juga. Tapi yang ada di depan saya ni pun warga-warga saya dulu juga, ya. Mungkin pada masa itu muda-muda lagi. Baik. Yayasan Amir, ia telah diperbadankan oleh Khazanah Nasional Berhad pada 26 Oktober 2010, ya, sebagai sebuah badan bukan berasaskan keuntungan untuk memandu program sekolah amanah melalui sebuah usaha kerjasama awam swasta PPP dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasrat utama Yayasan Amir adalah untuk meningkatkan keberhasilan pelajar melalui penambahbaikan amalan pengurusan sekolah serta penyampaian kurikulum di dalam bilik darjah. Di samping itu, Yayasan Amir juga berhasrat untuk membentuk sebuah rangkaian sekolah amanah yang mampan untuk menggalakkan transformasi yang meluas dan mapan dalam sistem pendidikan negara. And sebenarnya tadi banyak yang kita dah nampak, ya, keterangan di layar tadi. Yayasan Amir berkongsi aspirasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan pelapis pemimpin masa hadapan yang lebih berdaya saing, dilengkapi dengan pengetahuan, kebolehan berfikir secara kritis, kemahiran dan kreativiti yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini semua adalah seiring dengan harapan kerajaan dan pemimpin negara untuk membentuk masyarakat yang madani, serba maju, berperadaban, berbudi luhur, berakhlak mulia dan sejahtera. Nah, melalui program sekolah amanah, konsep modal insan
turut diterapkan untuk melahirkan bukan sahaja murid yang holistik, malah barisan pendidik yang kompeten di peringkat global melalui penerapan nilai kualiti, integriti dan moral yang teguh. Baik, matlamat kita tadi kita dah nampak di sana, ya, mentransformasikan budaya pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah sekolah awam di Malaysia dengan memacu proses transformasi sekolah dalam mewujudkan budaya pencapaian murid secara holistik. Memang selalu disebut-sebutkan masa saya di kementerian dulu pun pembentukan murid secara holistik. The holistic development of the child. Baik, jadi 4 matlamat strategik sekolah amanah fasa 1.0 ya. Ini fokus yang mula-mula, sekolah-sekolah yang mula-mula. Membangunkan kepimpinan dan pengurusan berkualiti tinggi, leadership, menambah baik pembelajaran dan pengajaran, memaksimumkan potensi dan pencapaian murid. Yang ini yang paling rewarding ya, yang kalau kita lihat nanti. Mengukuhkan penglibatan ibu bapa, community dan pihak berkepentingan. This was the first phase. Baik, yang 5 dimensi dan indikator program sekolah amanah bagi program yang 2.0 ya. Yang pertama, sistem. Sistem sokongan yang inklusif dan saksama. Yang kedua ialah sekolah tempat untuk inovasi instruksional kaji diri. Yang ketiga, bilik darjah, ruang pembelajaran yang menyokong pedagogi abad ke-21. Yang keempat, murid dan guru atau guru dan murid, individu yang reflektif, penyumbang berdasarkan nilai dalam masyarakat. Yang kelima, community memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, Baik. Otonomi yang telah mereka kecapi ya bagi sekolah-sekolah ini, sekolah amanah, iaitu di bidang pengurusan co-curriculum, pengurusan jadual waktu dan kalender persekolahan, polisi berkaitan murid, pengurusan sumber manusia, pengurusan keuangan, peruntukan belanja mengurus, which never happened before ya. Pengurusan perolehan. Baik, bagi aspirasi sebagai kita dah lihat tadi aspirasi murid yang holistik, sasaran akhir program sekolah amanah ialah untuk menjadikan murid yang holistik selari dengan hasrat sistem pendidikan negara yang telah digariskan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. This is towards the final end, ya, selari berpengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, berkemahiran dui bahasa, beretika dan mempunyai nilai rohani, beridentiti national identity. Baik, bagi yang rangkaian sekolah menengah, kita dah lihat secara detail tadi 90 buah sekolah yang terlibat daripada peringkat permulaan, dan ingin saya nyatakan saya di peringkat awal banyak terlibat dengan sekolah 10 buah sekolah yang mula-mula ni. Kebelakangan ini ramai daripada adik-adik dan anak-anak pendidik yang ada di sini. Rasa dah saya tak banyak berjumpa dengan anda semua kerana well, I'm going on 71 already, so dah letih dah sikit. Ya, nak pergi panjat kat sekolah tak larat dah. Ya, macam dulu I could still climb the steps and be with the students and the teachers all the way. But my heart is always there with you. Ya, itu yang penting ya. Baik, jadi yang saya nak sebut di sini sebagaimana telah dipaparkan di layar tadi, sangat-sangat penting. We couldn't have done this without the support of all our sponsors. Ya, jadi I would like to pay tribute to them also today. Senarai penaja program Sekolah Amanah, Khazanah Nasional Berhad, Yayasan Hasanah, Petronas, Tenaga Malaysia Nasional Berhad, Time.com, UEM Group, Yayasan UEM, Yayasan Daya Diri, which
is the baby with Tan Sri, Westports Malaysia, Yayasan Pahang, Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Lib Ed Services Sendirian Berhad. Jadi begitu banyak sekali penglibatan mereka dan sumbangan mereka kepada sekolah amanah kita. Jadi saya nak sebut sedikit berkenaan dengan modul-modul saya nak bercakap tentang kita punya convention ataupun conference yang telah kita adakan, dan Puan Zalina dah sebut dah tadi, Azlina dah sebut dah semua, daripada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. Break of 5 years, dan hari ini alhamdulillah 2023 kita dapat bersua muka, berada bersama-sama, berkongsi pengalaman. This is an opportunity. So we are here today. Now, where do we go from here? Kemana hala tuju kita sekarang? Saya tak mau berbincang tentang perkara-perkara yang lain yang formal. Saya ingin menyentuh jiwa guru-guru pendidik saya, pemimpin-pemimpin pendidik dan anak-anak didik yang ada bersama-sama dengan kita. Now, I'm going to put on my cap as an educationist now. Former educationist. Dan saya mohon izin lah. Saya kadang-kadang kalau nak melahirkan isi hati saya, dua-dua bahasa pun boleh. Sepatutnya sebagai seorang pegawai tinggi kerajaan, tak manis. But sometimes I say it better from my heart when I want to say what I want to say, and it comes out in English sometimes. Not all the time. Jadi yang paling penting, saya nak pesan kepada semua, pada diri saya dan juga kepada semua yang telah bertungkus lumus begitu lama, how many years since we started the program together with Kementerian Pendidikan Malaysia. I can talk because I was there 35 years. I'm here with all of you 9 years. So 45 years in education. Lama tu. Jadi saya nak bercakap di sini sebagai seorang pendidik dulu dan juga seorang ahli lembaga dan masih lagi pendidik pada masa sekarang. Yang paling penting, apa sekalipun labeling yang diberikan, tak kiralah whatever label is given, whether it is a name of a school or a name of a program or whatever, for as long as there is a child, there is always a need for a teacher. And for as long as there is a teacher, there is a need for knowledge to be circulated and transmitted to the children for them to grow and become future teachers and leaders of the country. And I think Azlina just now, dulu dia kata guru sebagai lilin, membakar diri demi mencerahkan suasana untuk anak-anak kita dan membimbing dan memimpin anak-anak kita. And just now she talked, I don't think I want to try and mention that fellow's name. Sounds quite difficult, Azlina. Dia kata sebagai satu jambatan. Once the children have crossed, the jambatan collapses, but it continues, alright, so that the children can grow, which is a very good analogy. Jadi yang penting, sebagaimana saya katakan, as long as there is a child, there is always a need for a teacher. Of course, your parents are your first teachers. There's always a need for a teacher, and once you call yourself a teacher, you have to be a teacher. Saya kadang sekarang ni cucu saya ni di sekolah, I feel the pain of the teachers these days. I saw my grandson is undergoing a particular course, one of the elective subjects, and the teacher posted for the parents to see. The students were sleeping in the classroom. The students were talking in the classroom. And of course, she sent this to the parents for the parents to do something about it. Dan saya mohon sangatlah, the teachers cannot do it alone. Please, the teachers cannot do it alone. All of you who are parents here, you have to be with your teachers. You have to. The teachers cannot do it alone. And the head teachers also, please, make sure you are with your teachers to make this happen. Jadi, berbalik kepada perkara ini, saya nak ingatkan diri saya sendiri dan juga rakan-rakan semua, anak didik semua, bahawa apa ilmu yang ada di diri kita ini, tak boleh kita bawa mati.
You're not going to carry it to your grave. I want to share with you when I was pengarah of Jabatan Wilayah Persekutuan dulu, ya. Saya memikirkan benda ini. So many teachers do their masters, so many teachers do their PhD, so many attend conferences, pergi antarabangsa, peringkat nasional, buat macam-macam, tulis seminar papers. Siapa baca? Siapa dapat ilmu tu? Ya, simpan dalam file. Siapa dapat? That is wrong. Knowledge is meant to be shared. It's meant to be shared. Jadi saya beranikan diri saya sebagai pengarah memohon daripada semua warga pendidik saya supaya berikan satu salinan kepada jabatan. Dulu ni bawah Encik Sanusi, ya, I can still remember his name, very good officer. Pusat Sumber Negeri di wilayah. Ya. Oh, cikgu-cikgu tak nak bagi. Mana boleh kita belajar macam nak mati, lepas tu orang ambil dissertation kita semua orang ciplak. Tak boleh. That is wrong. Kata saya bagi assurance. No. Kita tidak akan ciplak. Kita tidak akan buat apa-apa. Kita letakkan sahaja, kita buat a synopsis. Online, kita buat everything. Siapa pun nak guna boleh datang, baca, tengok sesuai untuk apa kita punya penyelidikan ke apa yang kita nak buat. Come to the Pusat Sumber Negeri and get that information. So I have the satisfaction. Alhamdulillah, it works so well at that time. Now I don't know. Ya. Ramai daripada graduan dan juga siswazah dari universiti-universiti tempatan merujuk kepada bahan-bahan yang telah ditulis oleh guru-guru kita. You are the dispensers of knowledge. You are the creators of knowledge. So that must be shared. It must be shared. Jadi melalui sistem ini, saya mengharapkan, saya minta Azlina pergi cek di wilayah if it is still going on. I don't know, kalau ada wakil Pusat Sumber Negeri, it was doing very well at that time. Jadi ilmu ini kurang-kurangnya guru lain yang nak jadi guru, budak lain yang nak belajar, banyak ilmu dia dapat. Jadi ilmu ni bukan kita bawa pergi ke kubur. You must be willing to share. Jadi kepada rakan-rakan semua, saya nak minta, as I said, whatever label is above you, the knowledge that you've got inside you is something you will carry with you to be shared with others, and it will always be an asset, never a liability. Jadi jangan kita kata, oh punya banyaklah kita buat bertahun-tahun, berjam-jam kita buat dengan budak ni, last kali yang ni nak give up, yang tu. No, you don't give up. You don't give up. Apa yang ada ilmu kepada kita tu, kita kongsi dengan rakan-rakan lain, rakan-rakan pendidik lain, sekolah-sekolah lain, ya, anybody. That is where. Sebagai itulah saya pernah mencadangkan, walaupun saya dah keluar daripada kementerian, saya selalu sebut kepada Yang Mulia Raja Tan Sri, ya, kita punya guru cemerlang. They go out on Thursdays, I think hari Khamis. Kami keluar pergi membantu cikgu-cikgu lain di sekolah-sekolah lain, pentadbir-pentadbir lain di sekolah lain. Now, if you have a program like what we have done, Sekolah Amanah, together with the Kementerian Pendidikan, can we just put the teacher, if the teacher is a guru cemerlang in a Sekolah Amanah, instead of going out, let the schools come to the sekolah di mana ada guru cemerlang tu, because there is a live lab there. You get to see, kalau dia keluar pergi cerita, dia cerita tapi tak nampak benda tu berlaku, hands on. Tapi kalau guru cemerlang tu stay in school, but certain days maybe they can make arrangements, the other teachers come to the school to see the live lab is there. Now this applies not only for Sekolah Amanah, it applies for any program. For any program for that matter. Benchmarking memang banyak dah kita buat dulu. Jadi inilah yang saya nak minta. Jangan kita kecewa kerana ilmu yang ada pada kita itu tidak akan jadi satu benda yang memudaratkan. Ia akan membantu kita. Tapi yang penting, semangat berkongsi ini perlu dihidupkan di dalam jiwa sanubari kita. Ya, pergilah nak tolong sekolah lain ke sekolah, nak datang ke sini ke, kita nak bantu sekolah lain. And I must say congratulations juga kepada Zalina and team, ya, mereka dah mula buat program, what they call it, there is a program that they have done, the coming, the sister school thing, and this program PALS, yeah, where they share, they membantu dan
sekolah-sekolah lain, sekolah neighbouring schools, ya, the program PEL and all that. Jadi inilah yang kita patut galakkan supaya kita boleh membantu sekolah-sekolah lain. And itu sajalah pesanan saya supaya adik-adik, anak-anak warga pendidik yang ada di sini, please continue what you are doing. Whatever you have learned is going to be useful for you anyway. Share with new teachers, share with the neighbouring schools, share. The word is share. Ya, jadi saya rasa setakat itu sajalah. Saya tak mahu nanti panjang cerita pula. I'm not as coherent as I used to be. Ya, tapi syukur alhamdulillah saya dapat berada bersama rakan-rakan semua. Don't give up, ya cikgu. Don't give up. There is always something special for teachers. Nobody gets this except teachers and doctors. Siapa meninggal, doktor sekian dan sekian. Siapa meninggal, cikgu sekian dan sekian. Dia orang tak sebut tau, arkitek sekian-sekian, accountant sekian-sekian. Cikgu. Cikgu. So never think little of yourself. You are the best for the children of the nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi bukanlah sesuatu yang boleh diperoleh dengan wang ringgit, tetapi ia perlu disuburkan agar kekal sepanjang zaman. Ucapan tadi syarat dengan pengetahuan, motivasi dan ketekunan. Ini mencerminkan jiwa seorang pendidik yang tidak pernah pudar oleh perubahan masa. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas perkongsian dan ucap tama persidangan yang dikongsikan itu tadi.